Sila Tawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat, yang dipertua, saya juga ingin mengambil bahagian untuk menyokong usul yang dibawa oleh kerajaan dalam persidangan khas pada hari ini. Yang berhormat, yang bertua, sebagaimana yang sama-sama kita maklum, sebelum kemenangan Dr. Muhammad Morsi, tiada istilah yang dilabel atau yang digunakan dengan aliran Islam ataupun aliran sekular, tetapi hanya dikenali kelompok Mubarak dan satu lagi kelompok bersama revolusi. Yang berhormat, yang bertua, buktinya pada pilihan raya parlimen akhir tahun 2011, Ikhwanul Muslimin melalui parti FJP telah membentuk gabungan kerjasama yang dipanggil sebagai Tahaluf Ad-Demokrati Min Ajli Misr, yaitu satu gabungan kerjasama demokrasi untuk Mesir yang terdiri daripada 11 buah parti, termasuk parti-parti bukan Islam seperti Parti Wawasan dan Parti Karamah. Yang berhormat, yang bertua, dalam pilihan raya presiden yang diadakan pada April 2012, seramai 12 orang calon presiden pada pusingan pertama. Jika dilihat latar belakang calon-calon ini, maka hanya 3 orang calon sahaja yang terdiri daripada calon aliran Islam, termasuklah Dr. Morsi. Adapun yang lain adalah dari aliran sekular, termasuk Ketua Barisan Penyelamat, yaitu Amru Musa dan Hamdin Sobahi. Kesemua mereka tewas pada pusingan pertama dan diumumkan hanya 2 calon yang memperoleh undi tertinggi, yaitu Morsi dan Ahmad Syafiq, akan memasuki pusingan akhir. Pada 27 Jun 2012, SPR di sana telah mengumumkan Morsi menang dengan majoriti hampir 1 juta undi. 29 Jun 2012, Morsi mengangkat sumpah jawatan. 30 Jun 2012, Majlis Tentera menyerahkan tampuk kekuasaan yang dipegang mereka selepas kejatuhan Mubarak secara rasmi kepada Morsi. Ahmad Syafiq, bekas Perdana Menteri zaman Mubarak yang juga calon presiden yang kalah, yang terlibat dengan berbagai skandal termasuk penyelewengan keuangan rakyat, terpaksa melarikan diri ke luar negara bagi menyelamatkan diri mereka. Maka yang destinasi yang dipilih ialah Abu Dhabi. Pihak berkuasa Abu Dhabi bukan saja mengalu-alukan keterangan Syafiq, tetapi lebih dari itu melantik beliau sebagai penasihat kepada kerajaan mereka. Bermula saat itu, Abu Dhabi menjadi pengkalan baru bagi kroni Mubarak untuk meneruskan agenda menghancurkan Mesir di bawah pimpinan Morsi. Syafiq tidak keseorangan, tetapi bersama dengan Muhammad Dahlan, bekas pimpinan Fatah Palestin dan ketua tertinggi polis Dubai, Dhahi Khalfan, meneruskan agenda yang dirancang. Abu Dhabi dan Dubai dijadikan perkakas musuh Islam apabila menyaksikan pihak berkuasanya melucutkan kewargaan negara mereka yang terlibat dengan Ikhwanul Muslimin, selain menghantar pulang warga Syria yang mengadakan himpunan protes terhadap kekejaman rejim Syria di hadapan kedutaan mereka di Abu Dhabi.
Ketika ulama terkenal Syekh Yusuf Al-Qadarawi lantang mengkritik rejim Bashar al-Assad, maka Dhahi Khalfan telah menggesa Interpol, polis antarabangsa, menangkap Al-Qardawi atas alasan mencetuskan huru-hara dan keganasan. Yang berhormat Yang Pertua, selepas kemenangan Morsi, Mesir melalui berbagai cabaran dan rintangan. Halangan tersebut bukan sahaja dari dalam tetapi dari luar negeri Mesir. Yang paling nyata ketika perbincangan untuk menggubal perlembagaan negara itu hangat diperkatakan, rakyat dan kerajaan bersepakat perlu perlembagaan yang ada yang diwarisi pada zaman Mubarak perlu dipindah. Kerajaan telah bersetuju melantik sebuah panel penggubal perlembagaan diketuai oleh seorang bekas hakim, Isam Al-Aryani. Panel tersebut telah mewakili semua lapisan masyarakat bagi mewakili seluruh rakyat untuk menyumbang kepada pindaan perlembagaan itu. Keanggotaan mereka semuanya seramai 100 orang, termasuk wakil tentera, wakil Al-Azhar dan wakil gereja. Maka yang turut dilantik ialah parti-parti aliran sekular seperti Parti Waqf dan calon-calon presiden yang kalah, yaitu Amr Musa. Pada 4 November 2012, Amr Musa mengadakan lawatan ke Ramallah. Beliau mengadakan pertemuan sulit dengan bekas Menteri Pertahanan Israel. Tidak diketahui apakah isi perbincangan, tetapi akhirnya beliau telah menzahirkan perancangannya melalui tindakan penentangan terhadap Presiden Morsi. Sekembalinya dari Ramallah, Amr Musa bersama wakil parti sekular telah menarik diri daripada panel penggubal perlembagaan tanpa dinyatakan sebab secara jelas. Mereka semua seramai 15 orang, maka berbaki dalam panel tersebut seramai 85 orang meneruskan perbincangan. Pada 14 November, Israel menembak mati Ahmad Ja'bari, orang nombor 2 Brigade Al-Qassam di Gaza. Maka bermulanya serangan Israel ke atas Gaza. Selama peperangan hampir 2 minggu itu sebenarnya membawa pukulan maut kepada Israel. Zionis terlupa jika serangan yang dibuat sebelumnya pada 2008 ketika itu Mubarak yang memerintah Mesir, tetapi 2012 Morsi yang memerintah. Maka satu-satunya kekuatan bagi penduduk Gaza ialah pintu sempadan Rafah yang menghubungkan Mesir, Gaza. Tidak dibenarkan tutup, iaitu dibuka oleh Morsi. Hasilnya penduduk Gaza bebas keluar masuk dan misi bantuan dunia di Gaza, termasuk ubat-ubatan mencurah-curah tiba. Yang berhormat Yang Dipertua, tamparan semakin hebat kepada Israel apabila Morsi membuat beberapa tindakan, di antaranya menutup kedutaan Mesir di Tel Aviv yang sebelum itu memang Morsi sudah berhasrat menutup kedutaan, cumanya tidak kena dengan masa. Ini kerana zaman Anwar Sadat Mesir mempunyai hubungan diplomatik dengan Zionis. Yang kedua, memanggil duta Israel ke Mesir untuk menyerahkan nota bantahan secara rasmi. Yang ketiga, mencadangkan kepada Liga Arab untuk memanggil semua menteri luar mengadakan mesyuarat tergempar. Yang keempat, mewakilkan kepada Perdana Menteri Dr. Hisham Pandil menziarahi Gaza sebagai tanda sokongan Mesir kepada rakyat Gaza. UAE meneruskan provokasi kepada Mesir apabila menangkap beberapa orang rakyat Mesir yang bertugas di Abu Dhabi dan Dubai. Jumlah mereka yang ditangkap mengikut makluman yang diterima lebih daripada 10 orang dan disembunyikan sampai sekarang di lokasi yang tidak diketahui. Keluarga terdekat gagal menghubunginya. Pihak berkuasa UAE memberikan alasan mereka terlibat dengan gerakan bagi menubuhkan Tanzim Ikhwanul Muslimin di UAE. Sehingga hari ini ketua mereka belum dibebaskan. Bahkan kemungkinan mereka akan dihadapkan ke mahkamah.
Yang berhormat Yang Pertua, pada akhir November 2012, panel penggubal yang diketuai oleh bekas Hakim Isam Al-Iryani selesai membincangkan draft perlembagaan serta draft pindaan memerlukan kepada pungutan suara rakyat bagi membolehkan dan mengesahkan sama ada rakyat menerima atau menolak draft cadangan tersebut. Maka kumpulan AMRU telah bergabung dengan Hamdin Sabahi dan di sini muncul watak bernama Dr. Muhammad Al-Baradi'i, ya, bekas agensi ketua pakar nuklear antarabangsa. Mereka menolak draft pindaan tersebut dan menubuhkan barisan penyelamat, kononnya bagi menyelamatkan negara dari diikhwankan oleh Morsi. Maka da'ayah bahawa ikhwan sedang mengikhwankan negara dimomokkan kepada rakyat. Lebih daripada itu, penyokong barisan ini telah berhimpun di Istana Ittihadiyah Pejabat Morsi. Tiba-tiba kempen untuk menolak perlembagaan itu berubah kepada slogan Irhal ya Morsi, iaitu mendesak Morsi berundur. Kenapa terlalu jauh mereka bertindak, sedangkan topiknya bukan Morsi tapi perlembagaan? Akhirnya berlaku pertempuran dengan pemuda Ikhwanul Muslimin dan anggota barisan penyelamat yang dibantu oleh Persuh Samseng yang disebut sebagai Baltoji dengan izin. 11 orang pemuda Ikhwan syahid di hadapan Istana Ittihadiyah. Pada 15 November 2012, rakyat tetap turun dalam pungutan suara. Akhirnya lebih kurang 60% pengundi menyatakan setuju kepada perlembagaan itu dan Morsi menandatangani perlembagaan tersebut untuk dikuatkuasakan. Di sini bermula parti-parti aliran Islam menunjukkan kesatuan mereka seperti Jemaah Islamiyah, Parti Wasat dan Dakwah Salafiyah telah menyatakan sokongan kepada perlembagaan ini. Sementara itu Morsi tidak membuat keputusan bersendirian. Bagi mengelakkan dirinya bersikap diktator seperti Mubarak, maka antara usaha awal beliau selepas menang ialah menubuhkan pasukan Jabatan Presiden yang terdiri daripada 17 orang penasihat dan 4 orang pembantu. Mereka ini bukan menteri kabinet, tetapi di kalangan anggota pembantu beliau yang akan dijemput berbincang dan memukakan pandangan dan idea. Di kalangan mereka dilantik wakil Kristian, wakil wanita dari kalangan Salafi dan Ikhwanul Muslimin. Bagi mengelakkan pemerintahan diktator, beliau juga mencetuskan dialog muzakarah kebangsaan. Semua parti-parti politik dijemput dan mereka menyertainya. Barisan penyelamat menolak menyertai muzakarah kebangsaan itu. Mereka kemudiannya menubuh NGO yang dinamakan Gerakan Kebangsaan yang mengumumkan secara jelas mereka menolak menjadikan Mesir ke arah negara yang berasaskan mana-mana agama. Pada 29 April 2013, mereka melancarkan kempen pemberontakan atau Hamlah Tamarud. Kempen ini antara lain bertujuan mengumpul sebanyak mungkin tanda tangan daripada rakyat Mesir bagi menarik balik kepercayaan daripada Morsi dan mengadakan pilihan raya presiden lebih awal. Walaupun perlembagaan baru yang diluluskan memberikan hak tempoh kepada presiden satu penggal selama 4 tahun dan tempoh pemerintahan Morsi sepatutnya berakhir 30 Jun 2016. Mereka turun ke dataran-dataran utama di negara itu bagi mengedarkan boran tanda tangan kepada rakyat. Jawatan kuasa kempen itu mengumumkan sehingga dalam Mei yang lalu mereka berjaya mengumpul 2 juta tanda tangan rakyat bagi mendesak pilihan presiden diadakan lebih awal. Mereka mensasarkan menjelang 30 Jun yang lepas sebanyak 15 juta tanda tangan dikumpul, iaitu melebihi undi oleh Morsi dalam pusingan terakhir menentang Syafiq pada Jun 2012, iaitu lebih kurang 13 juta undi sahaja. Yang berhormat Yang Pertua, menjelang 30 Jun, Tamarud mendakwa
mereka berjaya mengumpul 20 juta tanda tangan. Kumpulan Islam yang ditulis oleh Jemaah Islamiah pula melancarkan kempen tajarud sebagai lawan kepada kempen tamarud, iaitu mengumpul tanda tangan rakyat bagi mempertahankan Morsi yang dipilih secara sah. Pada 23 Jun 2013, Menteri Pertahanan Mesir Abdul Fattah As-Sisi menyampaikan ucapan dalam satu majlis bersama pegawai-pegawai tentera mengejutkan semua pihak. Beliau sebagai ketua tentera telah memberi masa seminggu kepada semua pihak untuk mencari noktah persamaan bagi menyelesaikan krisis yang melanda negara. Pada 28 Jun 2012, Morsi membentangkan pencapaian beliau selama setahun, selama hampir 3 jam. 30 Jun, lebih 2 juta penentang Morsi turun ke Tahrir dan beberapa dataran lain mendesak Morsi berundur. Pada 1 Julai, menyaksikan kenyataan rasmi pertama daripada tentera memberi kata dua dengan memberi tempoh 48 jam kepada pihak berkuasa menerima tuntutan rakyat kononnya, atau tentera terpaksa caput tangan menyusun pelantikan negara. Pada petang 3 Julai 2013, As-Sisi mengada pertemuan dengan Muhammad Al-Baradi'i yang turut dihadiri oleh Wakil Fatih An-Nur, Syekh Azhar, Dr. Ahmad Tayyib dan Ketua Gereja. Sisi menyampaikan ucapan dengan kehadiran wakil-wakil yang disebut, mengumumkan rampasan kuasa dengan melantik Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Perlembagaan Adli Mansur sebagai Presiden sementara. Seterusnya, yang berhormat, yang dipertua, selepas itu berlakulah penentangan secara terbuka oleh rakyat yang menyokong Presiden Morsi terhadap pemerintah tentera, yang akhirnya secara ringkas saya sebut pada tarikh 14 Ogos 2013 merupakan tarikh yang tidak akan dilupakan oleh rakyat Mesir dan dunia, yang menyaksikan buat pertama kali dalam sejarah zaman moden negara itu kerajaan kudeta Mesir menggunakan kekerasan bagi meraikan himpunan penyokong Presiden Morsi dibuat di pusat perkumpulan dataran Nahdah dan Raba'ah. Menurut Pertubuhan Hak Asasi Manusia, pembunuhan beramai-ramai tersebut adalah yang paling kejam dalam sejarah negara moden Mesir, sehingga kan ia tidak pernah berlaku di zaman rejim Mubarak yang memerintah. Yang berhormat ya Pertua, operasi selama 11 jam tanpa henti itu menyaksikan lebih 2.600 orang warga Mesir yang tidak berdosa dibunuh, manakala lebih 10.000 yang lain mengalami kecederaan. Keputusan ganas yang diambil oleh kerajaan kudeta, yang tentunya diketuai oleh Menteri Pertahanan Abdul Fattah As-Sisi dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Ibrahimi, menyebabkan ia dikurangi oleh beberapa pemimpin kudeta, termasuknya naib Presiden Dr. Muhammad Al-Baradi'i. Baradi'i memberi pandangan untuk berpelimat diplomasi dengan penunjuk perasaan penyokong Morsi atau pertubuhan mereka, gabungan kerjasama kebangsaan yang melihat penyelesaian kepada kemelut yang melanda negara itu ialah berunding, bukan dengan cara kekerasan. Tetapi malangnya pendirian Baradi'i itu ditentang hebat oleh pihak As-Sisi yang cuba menyeruskan usaha meneraikan penyokong Morsi dengan kekerasan. Sementara media-media utama negara Mesir memulakan serangan mereka kepada Muhammad Al-Baradi'i, yang kebelakangan ini dilihat cuba merintis usaha mengadakan diplomasi dengan ikhwan dan penyokong pro Morsi. Pendirian Baradi'i ini cuba mengendurkan ketegangan dalam negara dengan berunding bagi mencari penyelesaian terbaik ekoran keengganan penyokong Morsi mengosongkan dataran Nahdah dan Raba'ah. Kerana pendirian Baradi'i yang bertoleransi ini menyebabkan rasa kurang senang dalam kabinet kerajaan kudeta hari ini yang dianggotai oleh sebilangan besar Fulul Mubarak. Pendirian menteri-menteri dan penyokong askar ini lebih agresif berbeza dengan Baradi'i, yaitu perlu meleraikan himpunan Raba'ah dan Nahdah terdekat secara
kekerasan. Cadangan ini dilontar setelah usaha yang cuba dilakukan oleh pihak tentera selama lebih 5 minggu. Penyokong Mercy berada di Raba'ah dan Nahdah menemui jalan buntu. Hampir saban hari sebelum ini, pemimpin utama Ikhwanul Muslimin dihubungi dan didatangi oleh wakil tentera bagi mengadakan perbincangan. Tetapi kisah mereka menolak kerana bagi mereka perbincangan hanya akan dibuat oleh satu-satunya presiden yang dipilih secara sah oleh rakyat. Yang berhormat Yang Pertua melihat kepada kegagalan usaha ini dan keengganan tentera membebaskan Dr. Mercy, maka seorang menteri dalam kabinet kerajaan perampas sekarang, Dr. Fakhri Abdul Noor, Menteri Perindustrian, mencadangkan agar pasukan keselamatan mengepung dua dataran ini dan meleraikan perkumpulan ini dengan apa cara jua sekalipun. Cadangan Abdul Noor ini dilanjutkan dalam mesyuarat Kabinet Kudeta yang diketuai oleh Perdana Menteri pada 31 Julai, memberikan kuasa dan mandat sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri bagi mengambil apa jua tindakan bagi meleraikan perkumpulan yang pro Mercy. Susulan mandat penuh Kabinet itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ibrahim berkata, dia akan mengadakan mesyuarat tergempar dengan semua timbalan-timbalannya di kementerian tersebut bagi melaksanakan mandat yang diberikan. Kuasa dan mandat ini sebenarnya rintitan dari pemerintahan Ketua Tentera Abdul Fattah As-Sisi. Sebelum itu, ia menyeru semua rakyat turun ke jalan-jalan raya pada Jumaat terdekat bagi memberi mandat dan kuasa bagi berhadapan dengan pengganas kononnya daripada kumpulan Ikhwanul Muslimin. Siapakah pengganas yang dimaksudkan oleh As-Sisi di sini? Istilah pengganas yang digunakan pakai oleh dunia ialah dicipta bagi menodong jari kepada kumpulan Islam, seperti digunakan istilah pengganas kepada Hamas, bukan kepada Israel. Maka sebahagian penyokong Sisi dengan dibantu oleh penyokong Mubarak memenuhi dataran Tahrir pada Jumaat 19 Julai bagi menyambut seruan Sisi. Himpunan berkenaan sedikit sebanyak telah memberi kesan buruk kepada penyokong Ikhwanul Muslimin. Sehari kemudian, tajuk-tajuk utama akhbar Mesir menyiarkan himpunan berkenaan yang terbesar diadakan bagi menyokong Sisi, dan antara tajuk utama ialah, kami berikan kuasa kepada anda, wahai As-Sisi, dengan gambar-gambar himpunan pro Sisi menghiasi dada-dada akhbar di Kairah. Pada pagi Sabtu 20 Julai 2013, dengan kuasa yang diberikan, maka Sisi menggunakan polis untuk menceroboh dataran Raba'ah menjelang waktu subuh dengan menggempur pintu utama ke Raba'ah yang berlaku pertempuran di hadapan tugu peringatan berhadapan dengan Universiti Al-Azhar. Tragedi berdarah itu dikenali sebagai penyembelihan tugu peringatan yang membunuh 200 orang penyokong Mercy. Perlu disebutkan usaha berani para pemuda Ikhwan yang menggadai nyawa mereka dengan turun beramai-ramai ke pintu masuk dataran di hadapan kubur Anwar Sadat telah menyelamatkan nyawa ribuan yang lain yang berada di dataran Raba'ah. Jika 200 orang tersebut tidak berkubu di pintu masuk tersebut, maka ribuan yang lain berada di dataran itu akan berkubur. Polis dengan mudah masuk ke dataran dan membunuh lebih ramai, termasuk wanita dan kanak-kanak. Taktik mereka dengan bertahan di hadapan kubur Anwar Sadat itu dapat menyelamatkan lebih ramai nyawa yang menjadi korban. Pada petang, sebelah petang, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ibrahim dalam sidang media di bangunan kementerian tersebut mempertahankan tindakan kejam polis itu, bahkan tanpa rasa bersalah menyatakan, terdekat ini polis akan meneraikan dua perkumpulan di Raba'ah dan Nahdah mengikut lunas undang-undang dengan kerjasama pihak tentera. Atas undang-undang apa yang digunakan oleh menteri ini, si penzalim ini tidak pernah tahu dan bertindak mengikut lunas undang-undang kerana pengkhianat yang dibuat kepada Presiden pilihan rakyat. Dr. Muhammad Mercy sudah cukup bukti bahawa mereka tidak pernah menghormati undang-undang.
Lebih merumitkan keadaan apabila Al Jazeera melaporkan terdapat penasihat-penasihat di sekeliling sisi yang bertatwa harus membunuh sebahagian rakyat untuk menyelamatkan sebahagian yang lain. Maka dengan kuasa dan mandat baru dari kabinet ini bakal menyaksikan lebih ramai rakyat yang akan menjadi korban jika taktik serangan ganas digunakan oleh polis dengan kerjasama tentera. Mandat dari 32 menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri juga secara tidak langsung mengenepikan usaha keseorangan Baradae yang berusaha untuk berunding dengan kumpulan yang terdapat di Raba'ah dan Nahdah. Maka dengan itu media Mesir mula menyerang Baradae. Yang berhormat Yang Pertua, kemuncak kekejaman rejim Abdul Fattah As-Sisi ini dilakukan pada 14 Ogos lalu bagi menyelesaikan penyokong Mersi khasnya di pusat utama dataran Raba'ah. Menurut saksi-saksi kejadian yang tinggal di lokasi berhampiran, mereka mendakwa serangan yang bermula sejurus selepas salat subuh sekitar jam 6 pagi itu berterusan selama 14 jam tanpa henti. Ia dimulakan dengan helikopter milik tentera dilihat berlegar di ruang angkasa Raba'ah dan penembak tepat yang berada di dalam helikopter tersebut mula melepaskan tembakan yang disasarkan kepada golongan wartawan bagi mengelakkan operasi mereka tersebar kepada dunia yang menurut maklumat yang diterima lebih 200 orang wartawan mati pada hari itu. Pasukan penembak tepat yang tidak diketahui bilangan mereka mula mengambil tepat di bangunan berada di berhampiran Raba'ah. Gas pembenih mata ditembak ke dataran Raba'ah sebelum gas beracun. Dalam tempoh beberapa jam, penunjuk perasaan ditembak dan jumlah kematian meningkat mendadak. Mayat-mayat mangsa dibawa ke hospital Raba'ah dan mereka yang cedera sukar dirawat ekoran berlaku kesesakan di dalam hospital. Sebahagian mangsa yang cedera turut menerima rawatan di dalam masjid Raba'ah. Terdapat sebahagian besar para pemuda yang meneruskan usaha mereka mempertahankan Raba'ah, tetapi malangnya kemarahan pasukan tentera dan polis langsung tidak kasih belas kepada mereka. Jontolak kereta perisai dan kereta kebal digunakan bagi menceroboh dataran. Bahkan terdapat kematian khasnya di kalangan kaum wanita yang digilis oleh kereta perisai. Polis ketika cuba mencari perlindungan di khemah-khemah sementara yang didirikan. Hanya dalam tempoh beberapa jam, Raba'ah dikosongkan dengan taktik yang paling kejam. Mereka yang terselamat terus diburu. Pasukan polis turut menceroboh hospital yang menempatkan mayat para syuhada dan mereka yang cedera. Seorang pegawai tinggi polis mengarahkan doktor-doktor perubatan meninggalkan hospital dengan segera dan beliau melaungkan biar mereka ini semua mati. Lalu pihak keselamatan membakar hospital dan masjid yang menyebabkan ramai mangsa yang cedera mati rentung dalam kebakaran tersebut. Mayat-mayat yang berjaya dikeluarkan oleh petugas perubatan sekitar 350 mayat yang dipindahkan ke Masjid Al-Iman Makram Abid berhampiran Raba'ah. Keluarga mangsa yang tiba bagi menuntut mayat-mayat itu pula dikasari oleh pasukan polis dan mereka dilayan seperti golongan kelas kedua. Satu lagi perancangan jahat kerajaan kudeta apabila pejabat kesihatan enggan menyerahkan mayat-mayat tersebut jika keluarga mangsa tidak menandatangani surat kematian yang mendakwa mangsa-mangsa korban Raba'ah itu mati bunuh diri. Operasi membakar dataran Raba'ah dibuat benteng dibina sekeliling Raba'ah bagi menghalang himpunan pro-Morsi kembali diadakan. Mereka yang terselamat ditangkap beramai-ramai dibawa ke lokap berhampiran. Terdapat sebuah truk polis yang membawa lebih 35 orang penyokong Mersi menuju ke penjara Abu Za'bal. Setibanya di penjara tersebut, mengikut maklumat, mereka didera dengan truk dan ada dibunuh manakala mayat mereka dibakar. Seperti biasa selepas operasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ibrahim
muncul di kaca TV mempertahankan tindakan pasukan keselamatan dan mendakwa pihaknya terpaksa bertindak tegas kerana mereka didapati penyokong Morsi memiliki senjata api. Ini satu lagi kenyataan fitnah yang tidak bertanggungjawab dikeluarkan oleh kerajaan kudeta Mesir. Usahakan untuk meminta maaf kepada keluarga mangsa, bahkan difitnahkan pula mereka yang berada di Raba'ah itu memiliki senjata api dan terlibat dengan gerakan pengganas. Mengikut maklumat yang disiarkan oleh Al Jazeera, mendedahkan pada pagi operasi berkenaan, ambulans syarat dengan senjata api telah digunakan oleh kudeta bagi dibawa masuk ke dalam dataran Raba'ah dan diletakkan dalam khemah-khemah sementara yang didiami oleh penyokong Morsi, lalu dipanggil wartawan. Kononnya senjata-senjata ini telah ditemui. Seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin, Dr. Muhammad Biltaji, melontarkan pertanyaan, jika benar mereka memiliki senjata api, kenapa mereka tidak gunakan untuk mempertahankan diri mereka sewaktu mereka diseram lebih 14 jam tanpa henti-henti? Kenapa sebutir peluru mereka tidak lepaskan ke arah pasukan keselamatan yang menyerang mereka, walaupun dari sudut agama mereka harus untuk mempertahankan diri, kerana mempertahankan diri jika mati adalah syahid. Beliau juga berkata, jika benar penyokong Morsi memiliki senjata, kenapa mereka hanya menanti selama lebih 40 hari tanpa mengambil apa-apa tindakan ganas, sedangkan bersebelahan dataran Raba'ah itu merupakan bangunan keuangan majlis tentera. Tidak jauh di lokasi perhimpunan itu terdapat bilik operasi Kementerian Pertahanan. Dengan jumlah penyokong Morsi yang mencecah angka jutaan, maka jika mereka ingin bertindak ganas, maka pada hari pertama mereka berkampung di Raba'ah, maka mereka telah bertindak mengepung bangunan tentera ini dengan senjata yang didakwa mereka miliki, tetapi mereka tidak inginkan keganasan. Dalam sidang meja bulat anjuran PAS yang diadakan pada 1 September lalu, saya tertarik dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Presiden, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang menyampaikan ucap tama beliau yang melahirkan kekecewaan dengan respon negara-negara Arab yang beragama Islam yang telah disebut oleh wakil pembangkang tadi, yang menyokong tindakan kejam tentera yang tentunya bercanggah dengan Islam dan prinsip-prinsip demokrasi. Berbeza dengan pendirian negara-negara barat, walaupun mereka bukan Islam tetapi atas dasar peri kemanusiaan, mereka yang tidak boleh menerima pembunuhan kejam di Raba'ah itu, mereka menyatakan bantuan mereka, seperti tindakan Perancis yang memanggil duta Mesir di negara itu bagi menyerahkan nota bantahan. Nigeria menolak rampasan kuasa yang berlaku di Mesir. EU, Kesatuan Negara-Negara Eropah, mendesak kerajaan kudeta Mesir membebaskan Morsi. Turki, Erdogan tidak mengiktiraf kerajaan kudeta dan mengiktiraf Morsi sebagai presiden yang sah. Bahkan pada tanggal 18 Julai 2013, menurut suatu kenyataan, Turki, Erdogan terus memberi tekanan kepada kerajaan haram Mesir dengan menolak untuk bercakap dengan Dr. Muhammad Al-Baradai melalui telefon. Yang Berhormat Yang Dipertua, bagaimana dengan negara kita Malaysia? Diam 1000 bahasa, keluh tidak berkata-kata walaupun ada suara. Diharapkan tidak termasuk dalam kata-kata diam terhadap kebenaran merupakan syaitan bisu. Tuan Guru Presiden juga menyatakan bahawa tindakan pemimpin-pemimpin negara umat Islam itu amat memalukan kami orang Islam, dan Islam berlepas diri dari tindakan mereka yang bersekongkol dengan perbuatan khianat dan zalim. Yang Berhormat Yang Dipertua, saya ingin menegaskan Islam tidak pernah berkompromi terhadap kezaliman. Setiap Muslim mesti mengetahui bahawa Islam tidak pernah memberi ruang kepada pemimpin yang zalim untuk melakukan kezaliman, termasuklah pembunuhan terhadap rakyat jelata. Pemimpin, pemerintah, tentera
sepatutnya menjadi payung kepada rakyat jelata. Malangnya yang berlaku di setengah-setengah negara, kini di Mesir, pemerintah dan tentera menjadi pembunuh kepada rakyat jelata. Yang berhormat, yang pertua, kezaliman salah satu sebab turunnya azab Allah kepada manusia. Sebab itulah Islam meminta umatnya supaya tidak tunduk dan berdiam diri dengan kezaliman. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat orang yang zalim dan tidak menghalangnya, maka ditakuti azab Allah menimpa mereka. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya, mohonlah, berlindunglah di bawah daripada pemerintahan supaha. Sahabat bertanya, apakah itu supaha? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang datang selepasku, yang tidak berpandukan kepada petunjukku, tidak beramal dengan sunnahku, maka sesiapa yang membenarkan pembohongan mereka, membantu terhadap kezaliman mereka, mereka itu bukan daripada golonganku dan aku bukan dari mereka, dan mereka tidak dapat menghampiri telagaku. Adapun orang-orang yang tidak mempercayai pembohongan pemimpin yang zalim, tidak membantu mereka melakukan kezaliman, maka mereka itu adalah daripada golonganku dan aku sebahagian dari mereka, dan mereka mengikutiku ke telagaku. Riwayat Ahmad, Tirmizi dan An-Nasai. Yang berhormat, yang dipertua, sekiranya orang yang berkata benar dan menentang pemimpin yang zalim disakiti, dizalimi, dipenjara, seterusnya dibunuh, maka matinya adalah mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalah. Maksudnya penghulu golongan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga seorang lelaki yang bangun menuju kepada pemimpin yang zalim, lalu ia menyuruh pemimpin yang zalim melakukan kebaikan dan keadilan dan menyegahnya dari kezaliman, lalu lelaki itu dibunuh kerana perbuatannya. Yang berhormat, yang dipertua, kesimpulannya, apa yang penting dan perlu dipahami oleh seluruh umat Islam, bahawa tindakan Jeneral yang bertua, maaf saya ulangi, kesimpulannya, apa yang penting dan perlu dipahami seluruh umat Islam, sama ada di Malaysia ataupun di peringkat antarabangsa, sama ada orang PAS, sama ada orang UMNO, perlu paham bahawa tindakan Jeneral As-Sisi dan kumpulan Tamarut adalah bercanggah dengan keputusan musyawarah rakyat Mesir melalui demokrasi pilihan raya, dan bercanggah dengan semangat revolusi rakyat 25 Januari 2011 yang ingin mematikan kezaliman era Mubarak selama 30 tahun dan mahu menghidupkan dan menegakkan keadilan di bumi Ambiak Mesir. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya, seperti berlaku penguasaan tentera atas kepentingan rakyat berikutan pelantikan 19 jeneral sebagai gubernur wilayah Mesir, diikuti pembunuhan ke atas ribuan insan yang tidak berdosa dengan menggunakan senjata canggih yang tidak mampu ditanggung oleh rakyat jelata yang menyokong Presiden Dr. Muhammad Morsi yang mereka pilih. Di samping itu, penahanan secara tidak sah mengikut undang-undang terhadap pemimpin Ikhwanul Muslimin, pembedelan ke atas masjid dan pembunuhan di dalam masjid, serta mengisytiharkan darurat. Ini merupakan tindakan politik yang tidak berkredibiliti dan tidak bermoral, yang perlu dikutuk. Pemerintah, tentera sebenarnya melakukan jenayah politik terhadap rakyat Mesir. Peristiwa terburuk berlaku pertengahan tahun 2013, berlaku pada saat umat Islam menyambut Ramadan Al-Mubarak dan Syawal, yang sepatutnya umat Islam bergembira, berlinangan air mata kerana tahajud, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
menzahirkan ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya apa yang berlaku, mereka bermandi darah kerana diserang senjata berbisa yang tidak mengenal ihsan dan kasih hamlas kepada lawan dan kawan. Yang berhormat, yang bertua, masyarakat Malaysia dan antarabangsa, khususnya pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, harus bertindak tegas dan mengheret As-Sisi ke muka pengadilan dan meminta tentera menghormati kumpulan majoriti yang telah membuat keputusan melalui pilihan raya di mana Dr. Muhammad Morsi sebagai presiden. Malangnya, tentera telah mencipta golongan tamarut kononnya menyebelahi majoriti rakyat, padahal sebenarnya mereka adalah majoriti palsu yang dilindungi oleh Barat yang tidak selesa dengan kebangkitan wa'yul Islami di bawah pimpinan Dr. Muhammad Morsi. Oleh itu, apa yang berlaku di Mesir merupakan suatu konspirasi supaya suara demokrasi dan keadilan Islam dapat dikuburkan di bumi Ambiak Mesir. Jika umat Islam di Malaysia dan di peringkat antarabangsa membiarkan peristiwa malang di bumi Mesir berterusan, maka umat Islam akan mengalami kerugian yang besar. Maka persidangan khas Dewan Undangan Negeri Kelantan yang bersidang pada hari ini 5 Zulkaidah 1434 Hijrah bersamaan 11 September 2013 hendaklah mengutuk, membantah dan menolak rampasan kuasa yang berlaku di Mesir serta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memberi keampunan, kesejahteraan, keberkatan kepada semua mujahidin dan umat Islam seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat, yang bertua, sebenarnya apa yang berlaku di Mesir adalah merupakan suatu proses tarbiyah sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha Allah akan menzahirkan seorang pemimpin untuk membebaskan kezaliman dan seterusnya, insya-Allah akan memimpin bumi Mesir. Nabi Yusuf ke penjara, akhirnya keluar penjara. Morsi ke penjara, Allah akan keluar penjara. Kalau tidak Morsi, waris-waris zuriat Morsi akan keluar terus menentang kezaliman di negeri Mesir. Ini menepati yang disebut oleh Allah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warisin. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat, yang bertua, nota-nota bantahan daripada kerajaan negeri Kelantan hendaklah dihantar kepada kerajaan Malaysia, semua negara OIC dan PBB untuk makluman dan tindakan selanjutnya. Yang berhormat, yang bertua, saya mohon menyokong usul tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.